A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Jadi muliakan Tuan Imam Bilal, pengerusi surau, timbalan pengerusi AJK surau, tuan-tuan dan perempuan, Bapak Ustaz, Bapak Kia, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini adalah berkisah mengenai panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai al-iftar dan as-sahur, mengenai cara Nabi berbuka puasa dan juga bagaimana tunjuk ajar Nabi berkenaan dengan sahur. Jadi kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubung dengan al-iftar dan as-sahur ataupun as-suhur. Sama je, sama ada kita baca as-sahur ataupun as-suhur, merujuk ya kepada benda yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat adalah bergantung sejauh mana kita boleh ikut Nabi, sejauh mana kita boleh ikut apa yang Nabi ajar. Bagaimana Nabi buat sesuatu, kemudian kita ikut. Bila kita boleh ikut, itulah tanda kejayaan. Itulah juga tanda kita ni taat kepada Allah. Bila kita taat kepada Nabi, bererti juga adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam Suratun Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa taat kepada Rasul, dia ikut apa yang Nabi suruh, cara kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia ni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak berjayanya manusia. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga golongan yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan, sebagai ikutan. Mereka inilah akan digolongkan oleh Allah bersama dengan 4 golongan yang hebat. 4 golongan cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Inilah yang disebut oleh Allah juga di dalam Suratun Nisa. Ya, di dalam Suratun Nisa ayat 69. Firman Allah, "Wa man yuti'illaha war rasul." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul,
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Diberi begitu kecemerlangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya taat Allah, taat Rasul, maka mereka ini bersama dengan golongan yang diberi nikmat oleh Allah. Yang pertama, para nabi dan rasul. Yang kedua, as-siddiqin, orang yang benar. Golongan yang benar ini ialah benar di dalam semua perkara. Niat dia betul lillahi ta'ala, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ini golongan siddiqin. Benar dari segi niatnya, benar dari segi tutur bicaranya, dan benar dari segi tindak tanduk dia. Bukan cakap saja, dia pun buat, iaitulah. Dan bukan dia cakap, dia buat saja, tapi hati dia lillahi ta'ala. Barulah masuk dalam golongan siddiqin, menduduki darjat yang kedua selepas para nabi, para rasul ni. Dihimpunkan bersama golongan yang hebat ini, yang ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, golongan pertama para nabi, golongan kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, dan yang keempat orang-orang yang soleh. Dan mereka inilah sebaik-baik teman untuk kita semua, sama ada di atas dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi ikut Nabi termasuklah di dalam bab kita makan, kita minum. Bukan bab solat saja, bukan bab bagaimana Nabi pergi melaksanakan haji, juga termasuk dalam bab makan dan minum. Di dalam bulan Ramadan kita ada dua agenda utama makan dan minum. Yang pertama, berbuka puasa, al-iftar, yang pertama. Yang kedua, sahur. Yang lain tu merupakan perhiasan. Yang lain tu aksesoris. Lepas ni ada more. Malam karang pula pergi kedai kopi mana tu, tengok majlis tilawah World Cup, tengok perkena pula, tu aksesori. Nampak? Yang utama inilah dia, al-iftar was-sahur. Kerana pentingnya makan dan minum, Nabi pun ajar kepada kita bagaimana iftar yang terbaik, bagaimana as-sahur yang terbaik. Di antaranya, sedang jemaah sekalian, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Dan manusia itu sentiasa berada di atas kebaikan selagi mana mereka ini menyegerakan berbuka, yakni bila dah masuk waktu dia. Jangan dia tangguh lagi, dengan arti bila sudah azan, dah masuk waktu maghrib untuk berbuka, sibuk mana dia, kerja apa yang dia buat, dia terus berbuka tanpa tangguh-tangguh. Pasal apa? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuka tu dapat pahala, kemudian bersegera tu juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menjanjikan kamu akan berada di dalam kebaikan. Dan inilah juga, ya sedang jemaah sekalian yang dikasihi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bersumberkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu,
Kata Nabi, la tazalu ummati, umatku akan sentiasa bi khairin, berada di atas kebaikan, ma'ajjalul iftar, selagi mana mereka ini menyegerakan berbuka, wa akharus suhur, dan mereka ini melewatkan ambil sahur. Lawan dua tu. Bila iftar sampai masuk waktu dia, bersegera dapat pahala, bersegera sunnah. Kemudian bila makan sahur, dia lewatkan sedikit. Bukan sahur pukul 2, pukul 1 pagi sahur. Yang tu sah sahurnya, tak ada masalah. Tetapi sunat melewatkannya tak ada. Tak ikut sunnah Nabi dari segi melewatkan sahur. Nabi suruh melewatkan sahur. Dengan arahan inilah, lalu para sahabat pun inilah yang mereka laksanakan sepanjang kehidupan mereka. Seperti satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'jalan nas iftaran wa abta'uhum suhura. Adalah sahabat Nabi ni, bila tiba masa berbuka, mereka ni bila masuk waktu terus berbuka tanpa dia tangguh-tangguh. Dan bila bak makan sahur, mereka ini melewatkan sehinggalah hampir waktu subuh mereka melewatkan. Diajar begitu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lewat sahur ini, kalau berbuka awal kita faham dah. Bila dah masuk waktu terus makan. Maknanya makcik-makcik, kakak-kakak, walaupun duk tengah buat apa, duk goreng apa tu, duk buat air apa tu, bila tiba masa bersahur, berbuka, dia bersegeralah. Ambillah tamar sebiji dua, minum air, kemudian nak sambung goreng apa, bolehlah goreng. Tapi berbuka sunnah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sahur, dalam bab makan, kita nak makan apa mula-mula, ada juga al-hadiyu an-nabawi, panduan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari segi umumnya, kita boleh makan apa saja selagi benda tu halal, benda tu baik, dan benda tu tidak memudaratkan kita. Tetapi al-hadiyu an-nabawi, dia ada turutan dia. Apa yang mula-mula perlu masuk ke dalam mulut kita dan kita telan. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di dalam satu riwayat oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Al-Hakim, seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Nabi adalah dia berbuka puasa, mula-mula dia ambil rutabat sebelum baginda solat. Dengan arti kalau orang tu dia solat dulu maghrib, dia mentakhirkan berbuka, sudah menyalahi sunnah. Makan dulu. Mula-mula nak makan apa, kata Nabi, kata sahabat dia tengok Nabi ala rutabat, rutab. Di antara rutab ialah sejenis kurma. Rutab ni kurma yang basah. Bila kita picik kulit dia tu seperti ada air dalam, dia basah. Basah. Kurma ni dia banyak nama dia di dalam bahasa Arab. Di antara namanya ialah balah. Balah ni dia mekar. Dia warna kuning merah-merah sikit, dah nak masak dah. Kita makan kita rasa pahit-pahit, manis. Itu nama dia balah. Kemudian bila balah dia masak, dia basah. Basah itu namanya rutab. Kemudian bila habis basah, dia kering. Yang kering tu yang kita beli di kedai dalam kotak tu, yang ada tangkai tu. Tu dia panggil tamar dia panggil. Tamrun. Jadi mula-mula yang Nabi makan ialah rutab. Pilih yang tu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berbuka itu sebelum
solat maghrib. Fa illam yakun rutabatun, dalam satu riwayat fa illam takun, fa illam yakun rutabatun fatamarat, kalau tidak ada rutab Nabi makan tamrun. Fa illam yakun tamarat, dalam satu riwayat fa illam takun, fa illam yakun tamarat, tamar tak ada, rutab pun tak ada, tamar pun tak ada, umpamanya diandaikan begitu. Pokok kurma habis terbakar ataupun habis mati kena penyakit seluruh dunia, umpamanya tak ada simpanan pun tak ada, rutab tak ada, tamar tak ada, nak buat apa? Kata Nabi, fa illam yakun tamarat hasawatin min ma, lalu Nabi mengambil air, minum air, sebagai turutan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dahaga, dahaga setara mana dahaga tu, dengan panah, dengan apa, tapi alhamdulillah 2 hari ni hujan, nampak sejuk sikit suasana, tak rasa dahaga mana. Hari pertama kedua mungkin dahaga. Walaupun dahaga, orang dahaga ni secara tubuh dia nak minum air mula-mula. Tapi orang yang faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia nak air tapi dia tak dahulukan air, dia ambil kurma dulu. Pasal apa? Nabi suruh, pasti ada kebaikan, pasti ada hikmat yang kita tak tahu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Pasti ada hikmatnya. Jangan kita ikut logik kita saja, ikutlah apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut tadi bahawa kemenangan kita, hebat kita, cemerlang kita adalah berdasarkan sejauh mana kita boleh ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan riwayat yang lain oleh Al-Imam At-Tirmizi serta Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, cerita seorang sahabat yang bernama Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Bila kamu nak buka puasa, kamu kena makan dulu tamar. Dengan arti di antara rutab dan tamar, mana-mana boleh. Kemudian kata sebagai ahli hadis, kalau mengikut turutannya, kita berpegang kepada hadis riwayat yang mula-mula tadi. Rutab dulu baru tamar. Kata sebahagian ulama, kalau kita boleh menghimpunkan dua-duanya lagi bagus. Rutab pun kita ada, tamar pun kita ada. Kita beli rutab, mula dengan rutab, ambil sebiji rutab. Lepas habis rutab, ambil tamar pula. Lepas ambil tamar, kita pun minum air. Dengan arti kita sudah melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kamu nak berbuka, bukalah dengan tamrin, fa innahu barakah, kerana di dalam kurma itu tamar ada keberkatan, ada berkat khasiat yang kita tak tahu, ataupun mungkin kita baca sana sini tamar ni ada kandungan itu, kandungan ini. Itu di antara keberkatannya, sebagai satu makanan yang lengkap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam yajid tamran, tamar pun tak ada, falma, maka kamu mulakan dengan air, fa innahu tahur, air itu adalah bersih, boleh membersihkan kamu. Tengok hikmah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dia dalam bersahur, di antara benda yang perlu ada dalam sahur kita juga adalah tamar. Selain daripada nasi, seperti berbuka juga, di antara benda yang kita makan di dalam sahur juga ialah tamar, bukan berbuka saja. Inilah berdasarkan kepada hadis yang disebut oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Abu Awanah.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas suhur at-tamru, sebaik-baik makanan untuk bersahur ialah tamar. Tengok seperti berbuka tadi. Maknanya di dalam bersahur, di antara duduk atas meja kita ialah tamar kena ada. Kita makan tu keberkatan, ya, makanan sunnah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam suruh kita supaya jangan tinggal bersahur ni. Walaupun mengantuk, baru lepas tengok World Cup, kemudian mengantuk dah nak tidur. Kalau begitu bersahurlah. Awal pun sudah mengikuti suruhan Nabi bersahur. Dan sunnahnya kita melewatkan. Walaupun kenyang dah umpamanya, bersahur juga. Kerana Nabi suruh bersahur. Apa kata Nabi? Berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, kerana di dalam kamu makan sahur itu ada keberkatan, berkat di sisi Allah, mendapat anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi berdoa pula kepada mereka yang bersahur. Kehebatan tu, berkatnya, bukan sahaja kita boleh makan, boleh minum, bahkan kita mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi kepada mereka yang bangun bersahur, makan, minum? Ya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Abu Naim dan Al-Imam Ibnu Asakir, seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma barik li ummati fi suhuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah umatku ketika mereka bangun makan sahur. Lalu Nabi pun kata, tasahharu, bersahurlah kamu. Nabi suruh tu, bersahurlah kamu, walau bisyarbatin min ma', walaupun seteguk air. Pasal kenyang dah, tapi ambil berkat sahur, Nabi suruh bersahur juga dia walaupun seteguk air. Walau bitamrah, ataupun walaupun dengan sebiji buah tamar, makan juga niat sahur. Walau bihabbati zabib, walaupun beberapa biji buah zabib, juga makanan sunnah, walaupun beberapa biji buah zabib. Fa innal malaikah tusalli alaikum, kerana para malaikat ini bersalawat ke atas kamu masa kamu bangun makan sahur tu. Apa maksud salawat malaikat? Dengan arti para malaikat berdoa untuk kita supaya Allah memberi kepada kita keampunan, maghfirah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya, ya, Nabi bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dan Al-Imam An-Nasa'i, kata Nabi, alaikum bihadas suhur fa innama huwal ghadaul mubarak. Kamu kena bersahur kerana dia ni makanan yang diberkati. Makanan yang diberkati, mengantuk bangun bersahur. Kita yakin dengan, ya, janji baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersahur, di antaranya boleh membantu kita untuk puasa pada besoknya. Membantu kita untuk puasa pada besoknya. Di samping kita mendapat doa daripada para malaikat. Inilah yang Nabi, ya, cerita kepada kita, ya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Abbas, ya, berdasarkan riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Al-Hakim, kata Nabi, ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar. Kamu minta pertolonganlah, bantuan dengan makan sahur untuk puasa pada siang besoknya.
Kata Nabi, wabil qailulati ala qiyamil lail, dan dengan tidur pada siang hari sedikit untuk bangun malam qiyam. Nabi pun suruh begitu. Makan sahur ni nak puasa besok, boleh membantu kamu rasa cergah sikit, tidak lapar sikit. Nabi pun suruh. Bila kita niat begitu pun sudah mengikuti sunnah Nabi. Kita bangun sahur, disapin, kita niat Nabi suruh bangun, dan kita niat juga nak bantu kita puasa besok, juga mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-dua niat itu adalah mengikut apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita ikut Nabi yang kita sebut tadi, maknanya berjayalah kita. Bila ikut Nabi, berjayalah kita. Kalau manusia tak ikut Nabi, dia ni tidak akan berjaya, gagal dia di dunia dan juga di akhirat. Allah dah sebut dah, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Surah Al-Ahzab ayat 71. Barang siapa taat Allah, taat kepada Rasul, dia berjaya. Bukan sekadar berjaya, fawzan azima, sungguh-sungguh berjaya, hebat dia ni. Diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga yang kita sebut tadi, kita juga mendapat salawat para malaikat dan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengah bangun makan sahur, minum sahur tu, maknanya bukan sahaja malaikat bersalawat, bahkan Allah juga bersalawat. Bersalawat kepada mereka yang bangun sahur. Bahkan masa bersahur itu kita melewatkan sahur, sehinggakan lewatnya 1/3 akhir malam. Tu maksud lewat 1/3 akhir malam. Ketika itulah Allah mudah mustajab doa. Kita nak minta apa, kita istighfar, kita nak pohon apa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, benda dunia, benda akhirat, ketika itulah mustajab. Kita ada masalah apa, masalah sakit apa, berdoa kepada Allah. Bila yang mustajab? Masa tu, ketika sahur tu. Ketika itu Allah turun ke langit dunia dan akan menerima taubat doa daripada hamba-Nya. Inilah yang ditegaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, iaitulah ketika 1/3 akhir malam. Masa tu, masa sahur tu. Sebab itulah disuruh melewatkan sahur, jangan di awalnya. Ketika itu Allah turun ke langit dunia, fayaqu, dan Allah berfirman, man yad'uni, barang siapa berdoa kepadaku, fa astajibalahu, aku akan memperkenankan doa dia. Man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa minta sesuatu kepadaku, aku akan beri. Kata Allah, man yastaghfiruni fa'aghfiralahu, barang siapa beristighfar, aku akan ampunkan dosanya. Ketika sahur itulah berkat daripada takhir as-sahur, melewatkan bersahur. Bahkan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran, Allah memuji golongan yang beribadat waktu sahur ni, waktu dini hari itu, waktu 1/3 akhir malam. Allah memuji golongan ni, beribadat, beristighfar, berdoa. Di antaranya, Allah menyebut di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman di dalam ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang beristighfar ketika sahur, khusus Allah sebut. Dan golongan ini Allah gabungkan sekali dengan hamba-hamba Allah yang hebat.
Di antaranya sebelum ayat tu Allah sebut dalam ayat yang sama, ayat yang ke-17 surah Ali Imran. Sebelum tu Allah sebut as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak sabar, golongan ni, golongan yang banyak sabar. As-sadiqin, golongan yang benar. Al-qanitin, golongan yang hebat ibadat. Wal-munfiqin, golongan yang meninfakkan hartanya di jalan Allah. Golongan yang pemurah tadi. Termasuk golongan tadi, wal-mustaghfirina bil ashar, yang bangun bersahur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah yang lain, di dalam surah Az-Zariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika sahur, di waktu sahur itu mereka beristighfar kepada Allah. Sebelum tu Allah sebut apakah sifat-sifat ahli syurga. Allah sebut dalam mula-mula ayat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sampai di akhir ayat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya mereka yang bertakwa itu ditempatkan oleh Allah di dalam syurga-syurga, dan ada padanya mata-mata air yang mengalir. Di akhir ayat, di antara golongan bertakwa ni yang menduduki syurga, dan mereka ini beristighfar di waktu sahur. Tengok hebat. Kerana hebat ini Nabi suruh kita bangun. Bangun, tasahharu, kamu bangun bersahur. Fa inna fis suhuri barakah, ada keberkatan. Ia jadi janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat yang lain, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kata Nabi, as-sahur akluhu barakah. Sahur itu makanannya adalah berkat, yang kita makan tu. Fala tad'uhu, jangan kamu tinggal bersahur. Lau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun kamu ambil seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna alal mutasahhirin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kerana sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke atas mereka yang bangun makan sahur. Diberi janji. Nabi guna, tuan-tuan puan, di dalam ayat ni Nabi sebut jur'ah. Jur'ah ni walaupun seteguk air. Dia ada dua perkataan, eja sama. Satu sebut jur'ah, satu sebut jar'ah. Eja sama, baca lain. Bila baca lain, makna dia lain. Jur'ah ni seteguk air. Kalau jar'ah, sekali teguk aja. Itu jar'ah. Botol ni sekali teguk, itu jar'ah namanya. Jadi sekali teguk itu bukan sunnah sekali teguk. Di dalam kita makan minum pun kena belajar adab makan minum. Satu gelas ni, satu jar'ah, jar'atan wahidah, sekali teguknya sekali nafas aja. Menyalahi sunnah Nabi. Nabi suruh bila minum, tengok air, kalau memerlukan 3 napas, 3 napas. Kalau 10 napas, 10 napas. Nabi beri arahan begitu, bukan jar'atan wahidah, sekali teguk dok. Itu menyalahi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, tuan-tuan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bersahur juga, itulah beza di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Puasa umat Nabi Muhammad dengan ahlul kitab. Mereka ni puasa juga dengan cara mereka, tetapi mereka ni tak ada sahur. Kita ni Nabi suruh bersahur, dan Nabi SAW di dalam hampir semua benda Nabi tidak menyalahi ahli kitab dan golongan musyrikin, termasuk dalam bab soal makan minum. Inilah yang Nabi sebut, ia berdasarkan riwayat Imam Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Beza di antara puasa kita dan puasa ahlul kitab ialah kita ni makan
makan sahur. Jadi bila dengan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling akhir sekali, tadi yang akhir, ni yang paling akhir sekali ialah jarak mana di antara habis kita makan dengan azan subuh. Yang kita nak ukur. Nabi sebut melewatkan sahur. Nabi sebut sekadar 50 ayat. Lepas kita makan tu sedawa ke tak sedawa, jarak di antara habis kita makan tu dengan azan subuh ialah 50 ayat. Yang baca sederhana, bukan yang baca laju tu. Yang baca sederhana, ikut makhraj dia. Mak tu ada, ikut makhraj dia. Sekadar 30 ayat. Kita tengok dalam Al-Quran, yang surah sekadar 50 ayat. Yang surah 50 ayat ialah surah Al-Mursalat, 50 ayat. Sekadar baca surah tu, maknanya itulah sunnah junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling akhir sekali ialah berhubung dengan hukum fiqh. Ada orang tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Abbas, bagaimana aku ni gelap rumah aku. Kemudian aku makan dan aku tak tahu bila terbit fajar. Macam mana? Aku nak makan lagi ke?" Tanya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, makanlah kamu sehingga kamu yakin terbit fajar. Sehingga kamu yakin terbit fajar. Kita mungkin tak ada masalah, jam ada, masjid dekat. Umpamanya kalau bertemu di dalam situasi begitu, nampak gelap lagi, makanlah, kata Ibnu Abbas, sehingga kamu yakin bahawa fajar sudah terbit, iaitulah subuh sudah masuk. Dan inilah pandangan yang dipegang di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi itu yang boleh kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan yang kita baca sedikit sebanyak tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih di atas perhatian. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan, bersama saya ada 3 orang ustaz daripada Kemboja. Setiap tahun saya datang sini, itulah kalau bulan Ramadan nak minta sumbangan daripada tuan-tuan puan untuk mengisi dana kelas fardu ain. Nak beri imbuhan kepada guru-guru agama dan juga yang membantu pondok-pondok, sekolah-sekolah agama di sana. Wallahu a'lam.